forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan YB Muhammad Faiz. Beliau berkata, untuk menyelamatkan anak muda dari terus dijahilkan Ustaz Hadi Sabi. Jadi sikit kat masyarakat ini, PAS sasar golongan muda jahil agama politik untuk menang PRU15. Okey, sama kita dengar ucapan YB Muhammad Faiz. Di akhirnya kita komen macam biasa. Tapi kita perlu selamatkan anak muda daripada terus dijahilkan oleh pemikiran ekstremisme dan takfir. Ustaz Hadi pernah sebut bahawa sasaran PAS adalah anak muda yang jahil. Jadi hari ini sasaran amanah adalah untuk menyelamatkan anak muda daripada terus dijahilkan oleh Ustaz Hadi. Kira kita berjaya membina perpaduan dengan rakan kita Parti UMNO. Negeri kita menang sebelah, mahkota kita menang bergaya. Kita tak berebut kursi dengan UMNO. Kita nak tengok UMNO kembali menjadi parti Melayu terkuat dalam negara. Kita nyahkan bersatu daripada bumi Melayu. Datuk kan? Polah bersatu. Kamu pernah khianat kita, kita selamatkan kamu. Keluar pada UMNO, kita bagi rumah pada mereka. Lepas 5 tahun berkhianat kita, jatuhkan kita. Hari ini rakyat ajar mereka balik. Jadi pembangkang dengan PAS. Jadi pengajaran dia, Datuk, jangan berkawan dengan PAS. PAS ni ibarat ular. Waktu dia berbisa, dia akan patuk kita. Waktu dia tak berbisa pun, Datuk, dia belik kita. Mati juga kita. Jadi PAS ni mudah. Dia kawan dengan siapa pun, dia akan bercerai. Dia kawan dengan UMNO ni elok dah. Tak betul terang dengan Datuk. Waktu dia Datuk tubuh Muafakat Nasional tu, kami ni ketat tak kira. Teruk dah kita ni kan. Dua parti gergasi. Bukan soal Melayu Islam, tak. Ni dua parti gergasi dalam negara, PAS dengan UMNO. Kalau yang muda-muda ni tanya yang tua-tua ni, kecuali saya lah, saya muda lagi, tanya yang tua-tua dalam dewan ni, apa parti asal mereka? Tak ada parti lain. Kalau tak UMNO, PAS. Kalau tak PAS, UMNO. Ini dua parti gergasi. Tapi itulah PAS. Dia takkan boleh berkawan, sebab dia nak jadi ketua, dia nak jadi kepala. Dia tengok UMNO dia tak boleh makan, tapi ngorak satu. Ini satu pun dah long line. Dia nak cari kawan baru. Hati-hati, Datuk. Ini pesanan ikhlas daripada kami Parti Amanah yang telah dimunafikkan oleh mereka. Kena ingat, Datuk, sejarah 82-83 apabila UMNO dikapirkan. Waktu tu saya kecil lagi. Saya pun heran. Aku tengok UMNO kesian waktu tu. Sembahyang rajin. Kalau pergi masjid tu 2/3 UMNO. Tok Imam UMNO. Tapi lepas kata, lepas lah kata waktu tu. Lepas tergantung masuk neraka juga. Jadi itu sejarah bahawa kena ingat, kawan ini macam mana Dr. Seri Najib sebut, kita nak cari sahabat sejati. InsyaAllah Amanah akan menjadi sahabat sejati UMNO dalam menjaga perpaduan dalam negara. Tapi kita perlu selamatkan anak muda daripada terus dijahilkan oleh pemikiran ekstremisme dan takfir.
Ustaz Ali pernah sebut bahawa sasaran PAS adalah anak muda yang jahil. Jadi hari ini sasaran amanah adalah untuk menyelamatkan anak muda daripada terus dijahilkan oleh Ustaz Ali. Jahil dalam konteks apa? Jahil dalam konteks pemikiran. Kita tak mahu negara ini dalam keadaan huru-hara, konflik, kerana pemikiran ekstremisme yang sedang dibina. Apabila kita tolerate dengan kehendak orang bukan Islam, tidak bermaksud kita tunduk. Tapi kita kena faham bahawa setiap warga negara ada hak masing-masing. Ada hak untuk beragama, ada hak untuk mengamalkan apa yang dia belajar dalam agama, selagi mana perkara tidak menyalahi undang-undang. Kadang-kadang kita terperangkap dengan banyak isu tentang sampai ni apa, Oktoberfest. Oktoberfest dah tak bunyi dah. Dulu Oktoberfest dan sebagainya, itu hak orang bukan Islam. Tapi apa yang kita nak sebut, bahawa kita tak perlu tunduk kepada desakan dan tekanan daripada musuh kita, kolonial kita ini, kuda DAP dan sebagainya. Kita tolerate, kita menghormati hak dan keperluan orang bukan Islam itu. Tanda kita percaya pada ajaran agama. Bukan bermaksud kita tunduk kepada diri. Dan inilah yang mana saya sebut tadi, Islam yang dibawa sesuai dengan keadaan bumi kita. Kita ada dasar kita ada etika, prinsip dan nilai yang kita percaya. Dan percayalah bahawa amanah ini cukup penting dalam politik tanah air, dalam politik Malaysia, sebagai benteng perjuangan Islam yang terakhir. Kita kena ingat, manusia ini biasanya akan membuat pilihan. Mungkin tahun lepas orang Melayu terperangkap dengan pemikiran sentimen perkauman, sentimen agama. Tapi apabila satu hari nanti orang Melayu semakin matang dan percaya bahawa pemikiran ekstremisme takfiri ini bukan satu pemikiran yang tepat, mereka akan mencari parti Islam lain. Di mana mereka nak bersandar, di mana mereka nak bertaut, kalau bukan pada parti amanah. Baik itu saya menyuruh kepada saudara, kepada di peringkat kawasan, di peringkat cawangan, di peringkat sayap pemuda, wanita dan juga warga, teruskan perjuangan parti amanah ini. Kena yakin bahawa insya-Allah atas dasar Islam ini, atas semangat inclusiveness, togetherness, keterangkuman semua kaum ini, akan menjadikan amanah parti yang cukup besar dalam negara, setanding dengan parti amanah. Keyakinan itu kita kena ada, kita kena bawa dalam perjuangan kita setiap hari. Dan insya-Allah saya yakin dengan kekuatan yang ada pada diri kita, pada pemikiran kita, pada gerak kerja kita, parti ini akan menjadi parti yang kuat dan seterusnya mempertahankan Dun Seri Sedap kepada kerajaan perpaduan. Ini adalah premis terbaik untuk tuan-tuan dan saudara-saudari mengukuhkan parti, memberikan idea-idea yang baru dan konstruktif, dan lebih betul adalah idea-idea yang lebih kritikal bagaimana nak membina kekuatan parti.
Hari ini hari yang parti bagi peluang kepada perwakilan untuk bercakap apa saja. Dan ruang demokrasi yang kita ada ini gunakan sebaik mungkin untuk membina parti kita yang lebih kuat di kawasan Puchong. Tadi saya lebih sebut ini kawasan terakhir. Biasanya yang terakhir ni kawasan yang mampu menjadi hebat di Puchong. Anak bungsu ni akan lahir sebagai insan yang hebat. Cerita 3 Abdul. Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab. Anak bungsu lah yang menyelamatkan abang-abang. Puchong tak payah risau. Biarlah kawasan lain dah selesai Surat Agong, tapi kekuatan yang ada pada Puchong ini, kita yakin insya-Allah dia akan memberi satu suntikan baru kepada amanah Selangor, bahawa Selangor akan menjadi kubu paling kuat bagi amanah dalam negara. Jadi cabaran dan tanggungjawab yang tergalas di atas bahu Tuan Abbas dan semua pimpinan Puchong ni, semua peringkat ini cukup besar. Kerana pesanan saya, amanat saya yang terakhir adalah bahawa kuatnya Puchong, maka kuatlah amanah Selangor. Kita saya baca detail kat Malaysia kini. Menurut Abdul Hadi Awang, golongan pengundi muda sama ada lelaki atau perempuan perlulah dijadikan tumpuan oleh kerana PAS kerana mereka boleh menjadi penentu kemenangan parti. Undi penentu daripada kalangan anak muda, lelaki dan wanita perlu menjadi tumpuan dan sasaran, khususnya dalam kalangan umat Islam sendiri yang jahil agama dan lebih jahil lagi dalam aspek politik yang menjadi penentuan masa depan umat, kata Abdul Hadi lah. Akhir utama itu menyokong kerja apa pada dapat ambil Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.